Assalamualaikum, hai korang, terima kasih sudi singgah ke channel aku. Sebelum korang teruskan menonton video ni, aku harap sangat pertolongan daripada korang untuk tekan butang subscribe kat bawah, like, komen dan juga share video ni untuk korang bantu aku kembangkan lagi channel ni. Terima kasih korang. Pernah tak korang dengar mengenai shrunken head? Tak pernah dengar? Kalau aku tunjuk gambar ni, mungkin pernah kan? Sebab selalunya dalam cerita kartun banyak keluar pasal shrunken head ni. Sebab itulah aku tertanya-tanya, sebenarnya ni kepala manusia sebenar ke ataupun dia hanya replika kayu biasa. So apa tunggu lagi? Jom aku kongsikan. Shrunken head ni merupakan tradisi yang dikuasai oleh sebuah puak yang berada di hutan Amazon, iaitu kawasan hutan Ecuador yang bernama Puak Shua. Puak Shua ni mengadakan ritual shrunken head ni untuk melambangkan status maruah, kemenangan dan juga kuasa mereka. Mereka juga mengadakan ritual shrunken head ni untuk melindungi puak dan keluarga diorang daripada kuasa-kuasa jahat. Kalau korang nak tahu dan tertanya-tanya shrunken head tu sebenarnya kepala manusia ke bukan, jawapannya ialah dia. Itu memang kepala manusia. Dan ritual shrunken head ni bermula disebabkan kepercayaan mistik Puak Shua ni, iaitu musuh mereka masih lagi boleh menyakiti mereka walaupun setelah mereka mati. So apa pencegahan yang mereka buat? Diorang ni tebas ataupun pancung kepala musuh diorang dari pangkal leher, dan diorang bawa balik ke puak diorang dan lakukan ritual shrunken head ni. Sebelum aku terlupa, Puak Shua menamakan shrunken head ni sebagai Sansa. Dan ritual shrunken head ataupun Sansa ni dilakukan selama 6 hari berturut-turut sehabis sahaja peperangan di antara dua buah puak, di mana pahlawan dari puak yang menang akan memenggal kepala pahlawan puak yang kalah dan dibawa pulang kepada puak diorang. Sampai dekat puak diorang tu, diorang akan raikan dengan perayaan yang besar diiringi dengan ritual shrunken head ni. Mula-mula kepala musuh terbabit diambil oleh ketua puak. Biasanya diambil oleh ketua puak dan dibuat belahan bahagian belakang kepala musuh tadi dan dikeluarkan bahagian tengkorak musuh. Dan tengkorak tadi akan diberi makan kepada anaconda. Dan kulit kepala tadi pula akan dijahit pada kelopak mata dan juga bahagian mulut. Ada setengah shrunken head ni, bahagian mulut tu ditutup dulu pakai duri tajam ataupun kayu tajam sebelum dijahit. Sebab untuk kepercayaan diorang, laluan mulut ni lah yang dijadikan laluan untuk roh ataupun semangat pahlawan musuh tadi keluar untuk balas dendam kepada diorang. So habis saja jahit tadi bahagian mulut tu, diorang akan rendam kulit kepala musuh ni di dalam air yang mendidih. Dan disebabkan kulit kepala ni rupanya daripada serat kolagen tau. Bila didedahkan pada suhu 145 darjah, serat kolagen tadi akan mengecut. So dalam tempoh 30 minit hingga 2 jam, diorang akan keluarkan balik kulit kepala tadi. Tak boleh lebih daripada tempoh tu, sebab kalau terlebih, kulit kepala tadi akan betul-betul masak. Jadi benyai lah kan. So diorang keluarkan dalam tempoh 30 minit hingga 2 jam tu, diorang akan keluarkan dan keringkan di bawah cahaya matahari. Selepas kering, diorang akan gunakan pula batu panas dan juga pasir panas untuk serap lembapan yang ada kat bahagian belakang kulit kepala ni, yang kiranya yang terlebih daripada lembapan yang terlebih tu, diorang akan gunakan pasir dan batu panas. Dan semasa proses gunakan batu dan juga pasir ni jugalah diorang akan bentuk balik kepala tu jadi bentuk manusia sebenar. Yang membezakannya adalah saiz kulit kepala terbabit akan kecil sehingga menjadi suku daripada saiz kulit kepala sebenar. Kiranya kalau kepala aku besar ni, shrunken head tu akan jadi besar ni, kiranya kecil, suku daripada saiz kulit kepala sebenar. Selepas berjaya membentuk balik muka si musuh ni, diorang akan sapukan pula dengan pewarna hitam ataupun arang supaya azimat ataupun ritual kulit kepala tadi tu betul-betul kuat, dapat menghalang roh pahlawan terbabit daripada keluar.
Dan selepas habisnya ritual 6 hari berturut-turut tu, korang tahu apa yang dilakukan kepada Shrunken Head tu? Berdasarkan apa yang aku baca, ada setengah pihak mengatakan dia jadikan sebagai trofi, sebagai azimat. Ada juga untuk apa tu, unsur-unsur keagamaan. Dan ada juga yang aku baca, diorang buang je kepala tu untuk dijadikan makanan binatang-binatang. Dan ada juga yang dijadikan sebagai mainan untuk anak-anak diorang. Nampak lah aku macam apa, sadis betul. Nak diikutkan, Shrunken Head ni dah diharamkan sejak tahun 1960. Tapi disebabkan ada permintaan komersial, ada setengah pihak yang menjual Shrunken Head ni kepada pihak pengumpul barang-barangan pelik ataupun pelancong, sehingga kan Shrunken Head ni boleh tersebar di serata dunia dan ada di antara muzium-muzium negara tertentu yang menyimpan Shrunken Head ni. Dan lebih sadis lagi, selepas dianalisa, kebanyakan daripada Shrunken Head tadi tu bukanlah berasal daripada ritual Shrunken Head Puak Shua ni tadi. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab ada yang dianalisa dan Shrunken Head yang disimpan tu bukanlah kepala seorang lelaki, tetapi adalah milik seorang wanita. Dan untuk pengetahuan korang, pahlawan dari Puak Shua adalah di kalangan kaum lelaki dan mustahil ada kaum wanita. Dan dari mana asal Shrunken Head yang dimiliki oleh wanita tadi tu? Betul, ada pihak-pihak tertentu ataupun pihak yang tak bertanggungjawab ni, dia bunuh seseorang yang tak berdosa hanya semata-mata untuk memenuhi pasaran komersial diorang. Korang bayangkan, manusia ni betul-betul sadis. Hanya untuk mendapatkan uang, diorang sanggup bunuh manusia yang tak berdosa hanya semata-mata nak buat Shrunken Head tu. Sadis tak sadis? Apa komen korang?